Assalamualaikum dan salam sejahtera. Buletin MBI edisi kedua. Saya Sarah Ismail. Sama-sama kita saksikan fokus utama edisi kali ini. Kinta Riverwalk di Ipoh kembali meriah. Projek Light tarikan baharu di Taman Medan Selera Datuk Tauil Azhar. MBI edar 20,000 unit tong sampah percuma tahun ini. Kinta Riverwalk di Ipoh kini kembali meriah apabila pusat tumpuan pelancongan itu dibuka semula dengan keindahan lanskap baharu sebagai tarikan. Pembukaan kawasan rekreasi itu menjadi pelengkap kepada pelancongan Pekan Lama seperti yang digariskan dalam rancangan kawasan khas RKK dan Ipoh Walkable City serta rancangan tempatan Ipoh 2035. Exco Perumahan Kerajaan Tempatan dan Pelancongan Negeri Datuk Noli Ashilin Muhammad Razi berkata, lokasi ikonik Bandaraya Ipoh itu akan dijaga dengan baik dan kekal menjadi salah satu tarikan pengunjung apabila diletakkan sepenuhnya di bawah seliaan Majlis Bandaraya Ipoh MBI. Jadi kita harapkan dengan strategi untuk satu agensi mengawas dia, kawasan tersebut ini akan membangun kepada satu pembangunan yang lebih berskala. Kerana dulu kita mempunyai pelbagai pihak yang membangunkan kawasan ini, jadi mungkin daripada segi itu dia tidaklah sekata dan tidaklah orang kata boleh diuruskan dengan sebaik mungkin. Tapi kita harapkan dengan pengurusan daripada pihak MBI saja, daripada segi pengurusan tempat, maintenance dan sebagainya, ianya akan memastikan apa yang telah dibina atau dibawa oleh pihak SER akan bukan dapat kita kekalkan tetapi kita pertingkatkan lagi dari masa ke semasa. Kinta Riverwalk menampilkan perniagaan yang berkonsepkan hipster, heritage dan health 3H selain tarikan yang ditonjolkan di 3 buah jambatan ikonik yang mana 2 daripadanya berkonsepkan glow in the dark. Terdahulu, Datuk Noli Ashilin telah menyempurnakan majlis pelancaran Kinta Riverwalk di Ipoh yang turut dihadiri Datuk Bandar Ipoh Datuk Rumaizi Baharin, Ketua Pegawai Operasi NCIA Hasri A. Hassan dan Setiausaha Bandaraya Ahmad Munir Ishak. Dalam pada itu, beliau berkata, untuk tahun 2022, sasaran 6 juta pelancong ke negeri Perak mampu dicapai memandangkan sektor pelancongan kembali rancak meskipun masih lagi dalam Pelan Pemulihan Negara PPN. Taman Medan Selera Datuk Tauil Azhar atau lebih dikenali sebagai Taman Kanak-Kanak yang dulunya suram kini bertenaga semula apabila kemunculan Projek Light lanjutan program Art in the City. Karya dan kreativiti yang dihasilkan anak tempatan itu sebagai usaha untuk menghidupkan Bandaraya Ipoh berkonsepkan seni, warisan dan budaya. Exco Perumahan Kerajaan Tempatan dan Pelancongan Negeri Datuk Noli Ashilin Muhammad Razi berkata, projek tersebut merupakan lanjutan daripada program Art in the City oleh Agensi Pembangunan Ekonomi Seni Budaya, Cendana, Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia, KKMM dengan kerjasama Think City. Ia merupakan salah satu daripada tarikan untuk masyarakat tempatan sebenarnya. Daripada segi kita ada gerbang malam, kita juga ada satu lokasi yang dah jadi warisan lah untuk orang kata untuk gerai-gerai makanan dan juga ini juga merupakan pelengkap kepada aktiviti-aktiviti restoran ataupun food industry yang bersekali dengan kawasan ini. Jadi kawasan dataran yang sesuai ini difikirkan bolehlah memberi lebih tarikan untuk orang ramai yang datang sini. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas merasmikan Projek Light Cendana di Taman Medan Selera Datuk Tauil Azhar di Ipoh. Hadir sama Datuk Bandar Ipoh Datuk Rumaizi Baharin, Setiausaha Bandaraya Ahmad Munir Ishak, Pengerusi My Creative Venture Sendirian Berhad Nur Azmi Mat Said dan Pengarah Program Think City Sendirian Berhad Daniel Lim.
Projek light tersebut menampilkan blok kaca dan lampu LED yang menggunakan 100% tenaga solar. Ia mempamerkan imbasan cahaya 9 menara jam yang sinonim di Perak. Jadi pihak kami berharap melalui aktiviti The Light ini kami yang bersama aktiviti kita dapat membangunkan semula rejuvenate balik aktiviti seni di dalam bandar, yang mana kita dapat memberi setidak-tidaknya initiate balik peluang pekerjaan kepada mereka-mereka yang terlibat dalam program-program seperti program Light. Jadi bila kita dapat initiate, supaya itu akan menjadi satu kickstart yang untuk boleh menjalankan balik ekonomi kepada pegiat-pegiat seni yang kita tahu amat terkesan semasa PKP. Sebanyak 20,000 tong sampah percuma akan diedarkan Majlis Bandaraya Ipoh MBI tahun ini. Datuk Bandar Ipoh, Datuk Rumaizi Baharin berkata, pemberian tong sampah percuma itu akan dibuat secara berperingkat mengikut zon di bawah kelolaan Ahli Majlis MBI. Menurutnya, ia merupakan salah satu inisiatif yang digerakkan bagi memupuk masyarakat supaya menjadikan penjagaan kebersihan sebagai budaya terpuji dalam meningkatkan kualiti persekitaran. Dia macam ni, ikut keperluan. Tapi sekurang-kurangnya kita tahu, dua zon utama, zon Manjoy dengan zon Meru, memang dah kita berikan kepada konsesi yang menyediakan tong sampah macam Perak. Dan 22 zon ni kita akan bagi ke keperluan. Tapi sekurang-kurangnya 20,000 akan kita agihkan. Tapi kalau ada kemampuan kita lebih, mungkin lebih daripada itu. Ya, permintaan. Beliau berkata demikian ketika ditemui media pada program pembudayaan amalan penggunaan tong sampah di Kampung Baru Tanah Hitam di Ipoh. Hadir sama Ahli Majlis MBI Zon 1, Datuk Mazlan Abdul Rahman. Hampir 500 unit tong sampah telah diedarkan kepada penduduk setempat. Pertama, paling asasnya kita memberi kepada penduduk-penduduk Kampung Baru Tanah Hitam ni merupakan satu untuk sambutan Hari Raya. Ini satu rezeki pada penduduk-penduduk Kampung Baru Tanah Hitam. Dan yang keduanya, kita juga ingin mendidik. Maknanya dengan adanya Majlis Bandaraya Ipoh ini memberi tong sampah hampir 500 buah tong sampah pada hari ini, kita dapat sedikit sebanyak mendidik masyarakat kita supaya menjaga pembuangan sampah jangan berlaku sampah haram, dan mendidik juga anak-anak daripada supaya sampah itu dibuang secara yang baik. Penganjuran program Menteri Besar Bersama Rakyat mesra menjadi inisiatif terbaik dalam usaha merapatkan hubungan kerajaan dengan masyarakat. Menerusinya, pelbagai aktiviti dan sesi libat urus dianjurkan dalam mendalami isu atau masalah yang dihadapi penduduk di negeri ini. Baru-baru ini, program itu telah diperluaskan di kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Manjoy Perak. Program sehari itu melibatkan beberapa siri lawatan di beberapa lokasi terpilih dan aktiviti bersama rakyat. Antara aktiviti yang dianjurkan adalah sesi dengar dan dialog bersama warga pendidik di Institusi Latihan Perindustrian ILP, sesi libat urus bersama penjawat awam, pemimpin tempatan dan warga keselamatan, serta program santai bersama Menteri Besar di Dewan Azumu halaman Meru Impian Ipoh. Dengan mengenengahkan konsep rakyat selamat, negeri sejahtera, penganjuran program seumpama ini telah mencapai matlamat yang disasarkan kerajaan negeri. Datuk Seri Sarani berkata demikian dalam sidang media selepas program doa selamat dan santai bersama masyarakat di Meru Ipoh. Hadir sama Setiausaha Kerajaan Negeri Datuk Seri Ahmad Suaidi Abdul Rahim dan Datuk Bandar Ipoh Datuk Rumaizi Baharin. Baru-baru ini, Hospital Raja Permaisuri Bainun HRPB Ipoh menerima 2 unit alat bantuan pernafasan daripada Bandaraya Nanning, China. Perkara itu hasil hubungan bandaraya persahabatan yang dijalinkan antara Majlis Bandaraya Ipoh MBI bersama Bandaraya Nanning. Exco Kesihatan, Sains Alam Sekitar dan Teknologi Hijau Negeri Muhammad Akmal Kamarudin berkata, 2 alat bantuan pernafasan itu dianggarkan bernilai RM136,000 dan akan dimanfaatkan sebaiknya bagi menyelamatkan pesakit. Dan sumbangan ini ke hospital ataupun ke klinik kesihatan adalah
kita laksanakan dari masa ke semasa. Cuma kali ini giliran PHRPB atas usaha daripada Datuk Rumaizi dengan kerjasama Bandaraya Naneng, yang mana kerjasama ini telah dijalinkan sejak tahun 2005 lagi. Dan Alhamdulillah, selain daripada usaha daripada KKM, daripada kerajaan pusat, kerajaan negeri juga mengambil berat dengan membantu mengeluarkan sedikit bajet sumbangan untuk peralatan hospital, walaupun tidaklah sebanyak mana. Beliau berkata demikian kepada media selepas penyerahan sumbangan tersebut kepada Timbalan Pengarah Perubatan 1 HRPB Megat Iskandar Megat Abdul Hamid. Dalam pada itu, Muhammad Akmal turut menghargai usaha MBI yang bukan sahaja menumpukan kepada pembangunan dan kelestarian Bandaraya Ipoh, tetapi keprihatinan yang ditunjukkan oleh Datuk Bandar Ipoh, Datuk Rumaizi Baharin dalam menangani krisis COVID-19 sentiasa berterusan. Prihatin dengan keperitan dan kesulitan yang dihadapi keluarga kanak-kanak pesakit kanser mata dan paru-paru, Majlis Bandaraya Ipoh MBI tampil hulur sumbangan. Sebanyak RM1,000 telah disumbangkan pihak MBI dan barangan keperluan harian tajaan Econsave turut diberikan kepada keluarga itu. Sumbangan tersebut diharap dapat membantu meringankan beban keluarga adik Nur Mardiah Syahadah Abdul Hadi, 5 tahun, dalam membiayai perubatan yang terpaksa berulang ke Hospital Kuala Lumpur setiap minggu. Pihak MBI dan juga pihak Econsave menyumbangkan sumbangan yang terdiri daripada sumbangan susu dan juga pampers daripada MBI bernilai RM1,000 dan seterusnya daripada Econsave iaitu barangan keperluan harian bernilai RM400, iaitu seperti beras dan lain-lain lah. Jadi sumbangan ini diharap boleh meringankan sedikitlah beban kepada ibu bapa adik Mardiah ya. Terdahulu, Syahrizal mewakili Datuk Bandar Ipoh menyampaikan sumbangan itu yang turut dihadiri pengurus Econsave Cawangan Jelapang, Shah Effendi Rosman. Nur Mardiah yang ditemani ibunya, Nur Natasha Rashid, dan bapa tirinya, Muhammad Iqmal Ramli, 26 tahun, terharu dengan bantuan yang disalurkan. Saya bersyukur sangat sebab bantuan macam ni boleh meringankan sikitlah beban kami kan, sebab banyak kos yang kami kena pakai untuk dia sejak since tahun lepas. Dah ada sakit 4 tahun, so since tahun lepas dia punya appointment memang agak kerap. Jadi orang ramai yang ingin memberi sumbangan boleh salurkan ke akaun bank yang tertera atau hubungi di talian 013 875 2749. Beralih kepada berita sukan. Pasukan bola sepak SUK Perak FC menjuarai pertandingan bola sepak Piala Sumbangsih 2022 setelah menewaskan pasukan bola sepak MBI Stringers. Perlawanan yang berlangsung di Stadium Perak itu membolehkan SUK Perak FC mara ke depan dengan mata 2-1. Di babak pertama perlawanan, pasukan SUK Perak FC mendahului mata hasil jaringan Muhammad Amzah Faizal pada minit ke-7 perlawanan yang bijak menampan hantaran lintang di sebelah kiri gawang gol lawan. Tersentak dengan jaringan itu, pasukan MBI Stringers cuba memperbaiki corak dan rentak permainan dan berjaya menyamakan kedudukan pada minit ke-21 hasil jaringan Muhammad Saiful Rizal Termizi yang menanduk bola terus ke gawang gol. Kedua-dua pasukan cuba menggandakan mata namun gagal sehingga tamat separuh masa pertama. Bersambung babak kedua perlawanan, nekat untuk menambah mata, serangan bertali arus yang dilakukan SUK Perak FC akhirnya berjaya membuahkan hasil pada minit ke-71 melalui jaringan Muhammad Badrul Zaman Tahir yang mudah menolak masuk bola daripada tengah kotak penalti MBI Stringers. Pasukan MBI Stringers cuba untuk menambah jaringan namun percubaan beberapa pemain untuk meloloskan gawang gol SUK Perak FC gagal. Kedudukan 2-1 kekal sehingga ke wisia penamat perlawanan. Kemenangan itu melayakkan SUK Perak FC menjulang Piala Sumbangsih 2022. Baiklah saudara, laporan itu menutup Buletin MBI edisi kedua. Keluarga Malaysia kekal amalkan SOP. Lindung diri, lindung semua.
Di kesempatan ini, kami warga MBI ingin mengucapkan selamat Tahun Baru Cina kepada seluruh masyarakat Tionghoa yang meraikannya di Malaysia, khususnya di negeri Perak ini. Dengan itu, Assalamualaikum dan salam hormat.